Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu wa amma fadlul khiyal wal mukhada'at min asyaitani famajrad zalik. Situ kata Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali radhiyallahu anhu, wa amma al-fasl al-khiyal wal mukhada'at min asyaitani famajrad zalik. Dan ada pun fasal tipu daya dan mukhada'at, mana yang menipu daya daripada syaitan, maka perjalanan yang demikian itu dan misalnya bahawasanya melawan bagi syaitan serta anak Adam di dalam fi'il, mana perbuatan taat daripada 7 wajah. Jadi syaitan menjadi musuh keras bagi kita untuk berjalan kepada Allah SWT. Dia ada 7 pintu dimasukkan. Allah, ya, 7 ni. Tak lepas 1, yang kedua. Tak lepas kedua, yang ketiga dimasukkan. Jadi kita kena memahami akan ruang dan jalan-jalan selok belok tipu daya syaitan supaya kita tidak terperangkap. Yang pertama, bahawa ditegah akan dikau daripadanya. Syaitan membisikkan supaya kita terus tidak mengerjakan amal saleh. Maka jika dipelihara Allah Ta'ala, ditolaknya dengan bahawasanya berkata bahawasanya aku sangat berkendak kepada yang demikian itu, ya, tidak dapat tiada kerana bekalku daripada ini dunia yang fana, bagi akhirat itulah yang kekal kerana tiada kesudahan. Jadi bagi menjawab seruan yang pertama, bahawasanya bekalan yang paling penting ialah untuk berbekal di negeri yang kekal di sana. Kalau sekiranya insan hidup di dunia dalam jangka masa yang sebentar, an-nas niam iza matu intabahu. Manusia diibaratkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam seolah-olah orang yang tidur. An-nas niam iza matu intabahu. Kita seolah tidur, dan bila kita mati baru kita jaga. Itu makna. Jadi kehidupan di dunia ini sementara sangat, bagaikan orang yang tidur, ya, bangun-bangun buka mata dah alam lain dia masuk. Maknanya singkat sangat. Kalau masa yang singkat ini pun contohnya diberikan oleh Al-Quran banyak ayat-ayat yang sebut setengah daripada ni alfasanatim mimma ta'udun, sehari akhirat 1000 tahun dunia. Mana ada insan yang umur 1000 sekarang lah, ya, satu hari akhirat 1000 tahun. Kalau setengah hari akhirat 500 tahun. Kalau suku hari akhirat 250 tahun. Tak ada sekarang ni di Melaka pun tak jumpa orang umur 250 tahun. Masya Allah, puas dia tengok langit bumi ya. Cari 1/8 pun tak ada. 125 tahun pun jarang-jarang ya. Bermakna dalam masa yang singkat, tak sampai 1/8 hari akhirat, dia mampu bertahan, sabar, pum, meletup, berjaya dia meraih jannah. Masya Allah. Itu orang cerdik, ya, orang yang cerdik yang disifatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, iaitulah mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Al-qayyis, mana orang yang pintar. Mandana nafsah, apa dana ay hasabah, orang yang sentiasa muhasabah, ya, sentiasa membuat perkiraan setiap gerak geri dia supaya mendapat keuntungan yang sebenar di akhirat itu. Mandana nafsah, kemudian wa amila lima ba'dal maut, dia mempersiapkan amalan untuk hari kemudian. Maka syaitan datang bagi dia, tak payah buat dia, ya, kau muda lagi, satu contoh, kan, ya, kau muda lagi. Itu satu tembakan, ya, maknanya tipu daya syaitan.
Orang lain pun banyak, bukan kau seorang dia beramal tak beramal, macam-macam. Kita lawan dia. Dia kata tak boleh, tidak, ini bekal penting. Kalau digentap nyawa ni kan kacau je. Mana kita dapat bertahan? Apa pertahanan kita jawab di sini? Bekalan fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah, menjunjung perintah, meninggal larangan. Mana kalau hidup di dunia dalam masa yang singkat ni pun kita nak dapat sedikit kelegaan, sedikit senang, ya, ataupun keselesaan pun masya-Allah, ya, sampai setengah tu botak kepala kan. Fikir berambat sana berambat sini, sedangkan umur di dunia habis-habis 80 tahun, ya, 90 tahun. Kalau dah masuk 60 70 tu orang panggil badan dah berbau tanah ni. Itu dia. Ya, dah tak lama lagi tunggu qalu innalillah, ya. Ya, makin dekat sebab kullu atin qarib, tiap-tiap benda yang datang makin hampir. Ya, kita makin hampir mengikat, tiap-tiap saat makin hampir dekat kita untuk meninggalkan dunia yang fana. Maka tak boleh tidak, aku mesti buat amal, mesti ada. Kalau dunia sementara pun kita kena bekal, kalau tidak kita masalah, apatah lagi negeri yang kekal selama-lama. Lepas satu, ya, lepas kita buat ibadat, dia masuk yang kedua, pintu yang kedua. Jadi pintu yang pertama, syaitan datangkan taswis, dia membisik supaya cut terus, jangan buat tu amal, ya, dia stop terus. Kita lawan, lepas. Yang kedua dimasuk pula, kemudian disuruh akan dia dengan perlahan-lahan dan berlambatan, ya. Buat, kata anak lambat kan tak buat. Kalau semayang tu ujung semayang, mayang juga dia kata kan. Dia pandai dibisik sikit-sikit. Tentang akhirat tu dibuat lembab ya. Sedangkan dalam ayat, dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis sahih, dalam bentuk amalan akhirat, semua disuruh kita bersiap siaga, pantas, pastabikul khairat, ya, berlumba-lumbalah kamu melakukan kebajikan, kan? Itu dia antara dia. Dalam hadis pun Nabi kata apa? Iaitu dia antara dia Nabi menyebut supaya kita apa? Bersegera pantas. Ya, itulah akan datang di akhir zaman besok suasana yang Nabi kata apa? Ka qita'il lailil muslim yusbihu rajul mu'min wa yumshi kafira. Keadaan yang amat berbahaya seolah seperti malam yang gelap. Maka pagi dia beriman, petang dia kufur dengan Tuhan, wal a'yazubillah. Jadi untuk benteras benda ni Nabi beri satu kaedah kita apa? Bersegera. Badiru bi a'mali salihah wa satakun fitanun ka qita'il lailil muslim, al-hadis. Bersegera, pantaslah kamu mengerjakan amal saleh. Atau disuruh. Syaitan pula dia kata nanti lu pelan-pelan, bukan tak buat, slow-slow. Ini dia antara bisikan taswis syaitan. Tadi dia suruh kita stop, kita lawan. Mana boleh, bekalan dunia yang sementara ni pun tak ada bekal, kita masalah, apatah lagi negeri yang kekal selama-lamanya, tak pernah pergi pula tu. Ya, sangat memerlukan amal yang saleh, bekalan yang banyak. Lepas kita pun buat. Bila kita buat bersungguh, dia slow. Ni pintu yang kedua. Ya, dia blok yang pertama kita lepas, dia masuk yang kedua. Lepas dengan apa tu? Bantuan Allah Taala. Kemudian disuruh kita dengan perlahan, lambat-lambat, ya, buat ibadat tu dengan tidak ada nasyat, tidak ada kesemangatan, buat slow. Tu. Maka jika dipelihara oleh Allah Ta'ala, jika Tuhan berikan bantuan, bermakna semua ni kita harapkan bantuan dari dia. Tak ada bantuan dia, tak ada siapa boleh selamat, dia akan tumbang. Sebab itulah kita kena banyak melakukan amal saleh untuk mendapat rahmat bantuan Tuhan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah Ta'ala, bantuan dia memihak kepada orang yang melakukan amal saleh. Banyak kita lakukan amal saleh, lagi bantuan Tuhan akan sampai. Rohani kita akan dipelihara oleh Allah Ta'ala. Maka jika bisikan syaitan yang kedua ni supaya kita buat lambat, maka jika dipelihara Allah Ta'ala, ditolak dengan dia kata apa jawapan dia? Tiada ajalku dengan tanganku. Itu jawapan dia. Ya, bila dia kata nantilah dulu lambat-lambat, kita kata ajal bukan saya kontrol. Ya, kita lambatkan, disentap nyawa habis. Sebab maknanya apa? Setengah ulama meletakkan ajal ni 3 peringkat. Umruka salah satu ayyam. Umur kamu ya 3 hari. Yaumun qad madat wa yaumun atadrikuhu amlah.
Umur kamu 3 hari, 1 hari dah lepas. Ya, 1 hari besok belum tahu. Takut dah pakai uniform lain kan. Nama pun dah berubah, mayat jadi kan. Jadi sekarang yang ada ni Pagutanim tawan olim. Satu lagi ulama dia buat dekat lagi. Ya, umur ka salah satu saat. Umur kamu 3 jam gitu. Ya, saatun qad madad wa saatun atad juga amlah. 1 jam dah lepas tadi kan. Ni masuk 9.30, 8.30 dah lepas 9.30. Ya, 10.30 belum tahu lagi kan. Ya, 10.30 kita belum tahu lagi ni. Adakah kita bernama orang yang hidup atau sebaliknya? Satu ulama lagi dibuat lagi dekat. Umruka salah satu anfas. Umur kamu 3 nafas saja. 1 nafas telah lalu. Nafasun qad madat wa nafasun atad dilka amlah. 1 nafas belum tahu boleh sedut. Sebab al-maut yaji'u bainan nafasain. Maut tu disampai antara 2 nafas. Banyak orang sedut nafas tak boleh embus nafas tak boleh tarik. Habis. Jadi oleh itu digunakan zikir fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap lamhah kita dengan dia, tiap-tiap nafas kita dengan dia. Bau syaitan tak boleh masuk. Ya, itu cara dia. Batul dah ceritakan al-syaitanu farik wa anta mashghul. Syaitan ni farik, dia kosong. Kerja dia satu je, idlalun nas, nak menyesatkan manusia. Tu je jawatan syaitan kan. Ya, kita ni kerja macam sana nak buat, ni nak buat, macam-macam kerja nak buat. Jadi kalau kita tak betul dapat bantuan Allah Ta'ala, main tombang ni. Baik, yang pertama tadi dia blok terus, kita lepas. Kita kata tak boleh, kita mesti ada bekalan. Dunia pun tak ada bekalan masalah, apatah lagi sana. Lawak lepas. Yang kedua pula dia suruh, ini memang tak boleh lawan, kita nak buat, dia lambatkan. Lambat pelan-pelan apa dia? Ya, maknanya 20 sangat, bukan tak buat pun, dia bisik. Maka jawab dia apa sini? Tiada ajalku dengan tanganmu. Ya, kau suruh aku lambat, sedangkan ajal bukan di tanganku. Kalau aku nanti malaikat maut sampai, habis yang. Itu maknanya. Bahawasanya aku jika lambat amal hari ini kepada esok, kalau kita tangguh esok, maka amal esok manakala aku amalkan dia, besok kalau tak pula, tunggulah tu, nanti habislah. Sebab tu dalam hadis Melayu, bukan hadis Nabi, hadis Melayu. Apa dia kata? Kerja bertangguh tidak menjadi. Ya. Coba nanti lah dulu, nanti tak ada, nanti tak ada. Ya. Sebab kita tiap-tiap masa tu ada hak tuntutan. Ya. Awqatun nafs yumkinu qada'uha. Ya. Maknanya ibadat dalam waktu tu boleh qada', tapi hak waktu tu kita tak boleh qada'. Tiap-tiap waktu tu menuntut kita ubudiah. Bila kita tangguh dah kosong. Besok akhirat kita banyak kosong. Itu masalah, rugi besar kita di sana. Maka kita jawab yang kedua, bila syaitan suruh kita apa? Lambat-lambat, ya, buat malah-malah ni, kita kata ajal bukan di tanganku. Kalau aku nanti kan dia sentap nyawa kan, habis itu kan, itu maknanya. Maka bahawasanya bagi tiap-tiap hari amal, tiap-tiap masa tu ada tuntutan dia, wazifah dia yang akan disoal oleh Allah SWT di akhirat besok. Apa kau buat pada masa-masa sekian ni, ya? Maka jika tiada diikutnya. Yang ketiga dia masuk, kemudian maka menyuruh akan dia, ya, dengan bersegera pula dah. Tadi suruh lambat, yang ni pula dia suruh kita buat cepat. Dia suruh kita apa? Buat dalam keadaan tidak sempurna. Sebab tu Nabi kata al-ajalu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Al-ajal, gopo-gapa dalam buat satu perkara itu pekerjaan syaitan. Ni dan wa ta'anni, dan cermat hati minar rahman. Ya. Kita buat apa ibadat? Sembahyang, ya, kita buat ambil air semayang dan sebagainya, kita buat dengan gopo, pantas, dia kan tak ada sempurna, dia kan ada tertib dia. Ya, semayang pun ada tumak ninah, bukan? Contoh dalam semayang Nabi kata apa? Jangan kamu semayang macam kamu pagut ayam pagut padi, pup. Batu satu ketika Rasulullah tengok seorang semayang tak ada tumak ninah, maka dia nak salam dengan Nabi kata apa? Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang balik, kamu tak semayang lagi, Nabi kata. Itu dia. Jadi dia rosak ibadat tadi. Tertib dia bila dia takjil, gopoh. Dan satu gopoh yang amat bahaya, manusia gopoh untuk mendapat kesenangan yang sebenar. Kesenangan sebenar Tuhan tak letak atas dunia ini, dan kesenangan as-sa'adah al-hakikiyah, ya, itu ada di jannah. Kesenangan yang sebenar di syurga.
Sebab dunia bukan tempat senang sebenarnya, tempat beramal dan siap bekal. Kita mau ambil bekal untuk kesenangan sebenar di sana besok, ya. Itu kaedah dia Ustaz. Baca kata cicit Rasulullah SAW, man talaba ma lam yukhlaq ataba nafsah. Barang siapa menuntut benda yang Tuhan tak jadikan, itu kata Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, ya, ataba nafsah, dia penatkan diri dia. Benda tak ada kita cari, penat tak? Ya, selalu saya buat misal apa? Buah kelapa tak ada, kita suruh buruk panjat, buruk marah kita kata, celaka tuan aku itu. Buah tak ada suruh panjat, penat. Kan dia nak petik buah tak ada suruh panjat, marah dia. Benda yang tak ada jangan dicari memenatkan dia. Jadi kesenangan dalam dunia sebenar tak ada. Itu semua sikit-sikit kita dapat. Ya. Mana ada insan daripada dia lahir sampai mati tak ada satu problem, ada. Semua ada kan. Ya, ini tak lepas, yang ni pula baru nak lepas, yang ni pula datang, yang ni pula datang. Itu sebenarnya tazhid dan lak. Kata Syekh Ali Zainal Abidin, tazhid dan lak, supaya menzuhudkan hati kamu dengan dunia. Ya, itu dia. Batu dan hikam Ibn Atta disebut apa tu? La tastaghrib uqul aqdar ma dumtah mukiman fi hazidar. Kamu jangan terperanjat, jangan berasa takjub, jangan rasa pelik berlakunya kekeruhan dalam kehidupan. Sebab itulah sifat dunia. Jangan kamu pelik, anak keling pandai cakap keling. Macam itulah. Ya, anak keling ni baru 7 tahun dah pandai cakap keling, dah dikeling. Kan? Jangan pelik. Mana jangan pelik kalau berlaku kekeruhan dalam hidup, tu sifat dia. Kehidupan tidak ada kekeruhan, nikmat makin hebat, bukan di sini. Tempat di sana. Tapi manusia terperangkap, bal tu'sirunal hayatad dunya, sedangkan wal akhiratu khairun wa abqa. Kebanyakan manusia melebihkan hidup yang sementara ni, padahal akhirat tu khair, paling baik, wa abqa, kekal pula. Ya, tu mana. Guru sementara sandaran dengan guru tetap. Mana kita nak? Nak guru tetap kan? Gaji mahal ada pencen. Yang ni sementara, menang sementara, orang beranak. Dia ganti ke sekejap. Gaji kecil, lepas tu kena berhenti balik kan? Macam tu lah. Maknanya sekarang dia suruh kita benar, ajalah segera untuk mendapat kepuasan nikmat sebenar. Bukan di sini, sabar dulu di sana besok. Atau di antara apa, bisikan yang ketiga. Maka jika diperlihatkan Allah Ta'ala, ditolakkan dengan katanya apa, sedikit amal serta tamam, sempurna terlebih baik daripada banyak serta nuksan. Di dalam membina amal kita nakkan apa? Amal tu cantik. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Dia cantik, dia nak benda yang elok. Maka benda yang elok kita jaga betul-betul. Walaupun sedikit tapi dia cantik, lebih harga daripada nampak banyak tapi tiada kualiti dia. Maka kualiti amal hendaklah kita cermat dalam beramal, terutama cermat rohani kita. Ya, rohani kita nak cermat, jangan gopoh. Dia buat ibadat, dia gopoh. Dia nak balasan segera. Apa balasan dia? Riak. Riak tu tumpuk segera kan. Buat ibadat segera nak dapat apa-apa, dapat puji orang. Orang pun puji, wah hebat dia ni, wah handal ya. Kita tak nak benda segera, nak benda sana esok. Ya, supaya amal kita cantik, nak dapat tamam, maka jangan ambil istilah dia panggil apa? Segera. Ya, sabar. Sana besok lebih besar. 2. Yang keempat, yang ketiga, yang keempat, syaitan masuk pintu yang keempat ni. Kemudian menyuruh dengan sempurnakan amal hal keadaannya riak. Pandai dia ni. Dia tahu ni tak boleh makan ni. Suruh blok terus, dia lawan, boleh ibadat. Ya, suruh pula dia buat dengan lambat, dia buat steady. Suruh buat cepat pula, dia buat sederhana cantik. Oh, tak boleh makan ni tu. Ada masuk dalam. Apa dalam yang keempat, dia tiup dalam kita riak. Tadi. Bila ibadat, ya, hati kita dipusingkan. Sebab tu ilmu qalbi, ilmu yang cukup besar, dipanggil tauhidul khas. Usuluddin tu kita belajar tu tauhid am, ni tauhidul khas. Nak mentauhid secara khusus antara kita dengan Allah Ta'ala. Dalam berbuat ibadat, jangan pusing tempat lain. Sebab tu pengenalan makrifat dengan Tuhan amat penting. Dan mencari kontak rohani kita kuat dengan Tuhan, ini obat segala penyakit.
Ulama kira lebih kurang 800 penyakit ada. Dan terbesar ada 10 dia sebut dalam ni. Obat paling besar ialah kontak alaqatul qalbi billah. Sebab tu dia satu istilah ulama ada apa? Selalu kita sebut apa dia? Fama damal abdu lam yushahid awsafa rabbih al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laima khurujan kulliyan. Selama mana hamba itu tidak dibukakan kalbi dia menghadap tepat dengan kebesaran keagungan Tuhan yang maha dahsyat, nasaya tidak mungkin boleh keluar daripada sifat kekejian nafsu dia ya secara total dia tak keluar. Di mana wajah tanasub, wajah kemunasabahan. Bila insan dikenal betul-betul siapa dia Tuhan, confirm akan jatuh cinta dia dengan Tuhan. Confirm. Ya, orang bercinta dia kenal apa dulu? Tak kenal, tak cinta. Tak kenal, mana cinta, dia kenal dulu. Dan kalbi insan, dia akan kenal, dia akan jatuh hati pada benda yang hebat, sempurna, paling cantik, paling lawa, paling kaya. Siapa punya semua? Semua dia punya. Semua milik Allah Ta'ala tu. Jamal, kamal, semua dia punya. Kamalat itu milik Tuhan, naqais itu milik makhluk. Segala kekurangan tu sifat kita, segala kesempurnaan kehebatan sifat dia. Mana mungkin hati tidak jatuh kalau dikenal Tuhan. Dan bila kalbi dia jatuh mahabbah dengan Tuhan, dia tak akan berpusing tempat lain. Itu rahsia dia. Ya, kalbi kalau dia jatuh hati dengan Tuhan, cinta dengan sebab ada makrifah, dia tak akan pusing tempat lain. Bila tak pusing tempat lain, mana ada sifat riak, ujub, semua habis, terbakar semua. Tapi kalbi kalau tak betul kenal dengan Tuhan, dia buat ibadat tak berapa kenal. Kalbi tak berapa nampak, nur makrifat dia tak kuat, ketiga tu dia berpusing-pusing lagi nak menghadap pada makhluk lagi. Ya, sebab dia tak tepat menghadap tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab dia suruh wajah, mana tawajjah, hadapkan kalbi kamu. Kul ay mana tawajjah, kul Allah, kulillah, kemudian zarhum fi khawdihim yal'abun. Mana tawajjah ya ilallahi, tawajuhkan kalbi kamu betul kepada Tuhan. Dia dapat rahsia itu, dia tidak akan berpaling benda lain. Bila kemakrifatan dia belum sempurna, ketiga itu dia akan berpusing. Bila berpusing, ini yang jadi penyakit ni. Apa penyakit yang sangat dibimbangi oleh baginda Rasulullah SAW. Akhafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa. Hadis sahih. Kalau Rasulullah SAW bimbang, dibawa dalam hadis ni akhwaf. Kalau khauf mana takut, kalau akhwaf ni cukup takut. Isim tafdil. Mana paling dibimbangi oleh Rasulullah kena pada umat. Mana Rasulullah yang sangat sayang cinta pada umat lebih daripada ibu kepada anak, sangat takut umat dikena satu penyakit yang memusnahkan pahala amal dia habis. Iaitu apa? Ar-riya'. Sebab tu ulama kata man lam yakna bi ilmillah la mahalata an yadkhala alaihi riya'. Siapa buat amal dia tak cukup Tuhan dah tahu, dia nak suruh orang lain tahu, confirm dia kena penyakit ni. Ya, sebab kita cukup kaedah kita apa? Wa kafa billahi alima wa kafa billahi syahida. Cukup bagi kita buat amal, Tuhan dah tahu, tak payah nak suruh orang tahu. Kalau dia nak orang tahu, nandakan dia belum matang dalam beribadah. Ibadat ramai yang boleh buat, tapi kematangan ibadat dia pada kalbi yang suci, kalbin salim, kalbi yang selamat daripada ditarik kepada makhluk, kalbi yang dilepaskan daripada dipegang oleh makhluk. Ya, sebab warid dia sampai aurada alaikal warid liyatasallama min yadil aghyar wa yuharrik min riqil asar. Allah antarkan warid dalam kalbi seorang yang menyebabkan pancaran nur warid ini pun terbuka, hati dia tidak bergantung dengan makhluk lagi dah. Berlazat ia dengan Tuhan ni. Allahumma ja'alna minhum. Ini makna penyakit riak ya, yang sangat dibimbang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kumpulan-kumpulan manusia yang hebat dalam Islam ni tiga: pemegang dan pengolah ahkamus syariah. Siapa dia? Al-ulama. Kalau tak ada ulama, kita pun buta apa makna Quran. Apa kena ayat Quran kita pun tak tahu, apa hukum Quran kita pun tak tahu. Baca boleh baca, belajar tajwid alhamdulillah boleh baca, tapi apa kena Quran kita tak tahu. Ulama buat tafsir ulah, ya. Jadi pemegang itu apa? Ulama. Yang kedua, orang yang mempertahankan Islam apa? Golongan syuhada.
Ya, mujahid, orang berjuang hebat. Dan orang yang beri support kepada Islam as-sakha, yang macam sahabat dibantu 700 ekor unta kali beri, macam-macam lah. Kalau buka sirah kan, dia belanja. Semua ni hebat, amalan hebat. Tapi amalan ni ada lagi satu paling hebat, amalan qalbi. Dalam hadis, 3 golongan ni bila ditanya di akhirat, kemana kamu gunakan umur kamu? Ulama ni jawab, kami mengaji ilmu ya Allah. Kalau kita mengaji tak cukup dalam negeri, luar negara pergi balik-balik menyebarkan ilmu sampai mati. Tuhan jawab apa? Kazabta, bohong kau, habis. Sebab apa? Ni ada, riak ada. Dia beramal tujuan dia apa? Biar orang hebat dipandang, biar mana orang pandang dia hebat, ulama besar, kemudian dapat pengaruh banyak. Sebab tu Nabi warning dulu lagi, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw liyasifa wujuhan nas ilaih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa cari ilmu Allah Taala, ilmu yang makhas tempat ambilan Quran was sunnah, tiba-tiba dia minta ilmu tadi liumariya bi sufaha, untuk menunjukkan kehebatan ilmu daripada orang bawah ni, aul yasifa wujuhan nas ilai, untuk menarik pandangan manusia. Besok dia jadi orang alim, ramai orang gepung, ramai orang urung ni kan, maka sediakan tempat duduk dalam api neraka jahanam, Nabi kata. Ya, itu makna apa? Ulama alim. Yang kedua golongan itu juga, kemana kamu gunakan? Dia kata kami berjuang, berjihad. Awak Tuhan jawab, dia kata kazabta pun. Dua, 3 golongan ni semua Tuhan jawab kazabta, dusta engkau. Kat mana dusta dia? Qalbi. Sebab qalbi telah rosak. Bila rosak, dia buat tadi bukan lillah. Lisan dia lillah, qalbi dia lil khalaiq, lil nas. Ini bahaya dan ni. Sebab kita kalau berubat kan, sakit luar ni senang, kita kalau gatal-gatal kita berubat sikit. Tapi kalau kanser dalam, tak boleh. Dia kena doktor pakar. Ya, dia masuknya apa, kamera lah masuk, itu macam-macam lah kan. Kena buat operate lagi, belah lagi, masya-Allah. Bila benda dalam disukar. Sebab bila main benda dalam ni, kasat qalbi semua ni, ni kena pantau tu. Sebab kecacatan dia amat sukar, sebab nilai dia tinggi di situ, ya. Itu yang pertama. Jadi dia jawab apa? Dia tolak dengan berkata, ya, apa yang aku riakkan bagi manusia, apa sebab aku nak tunjuk amal aku kepada manusia, maka tiadakah memadakan daku melihat Allah. Terjawab dia. Ya. Yang keempat, serangan syaitan, pintu yang keempat, kita jawab apa? Wa kafa billahi alimah, wa kafa billahi syahidah. Cukup aku buat amal ini, Tuhan dah lihat. Penglihatan Tuhan lebih besar daripada yang lain. Satu dunia jack angkat kita, puji kita, Tuhan tak terima neraka jahanam tempat dia, wala ayazabillah. Satu dunia tolak kita, Tuhan terima jannatul firdaus tempat dia. Maka cari redha Allah, jangan cari redha manusia. Orang mencari redha manusia, dia menyukarkan kalbi dia. Nanti kalbi dia kena penyakit jantung. Ya, kalau jantung kan, tengok kena serangan jantung bahaya. Ni jantung luar, ni jantung dalam, kalbi. Kalau dia rosak aja bahaya besar tu. Ya, baik. Jadi kita tolak apa yang keempat? Kita tolak wa kafa billahi alimah. Cukup bagi kita buat amal, Tuhan dah tahu. Tak payah awak nak tahu dah. Ya. Sebab tu manusia tidak dikatakan ma'asdakan. Tidak dikatakan manusia tu siddiq dia dengan Tuhan bila dia mengharapkan al-intisar, mengharapkan kemasyhuran. Dalam kalbi dia ada suka masyhur dia, habis. Orang itu sudah dibatal siddiq hati dia dengan Tuhan. Ya. Mana sebab kita hidup semua bantuan kita dah ikrar dalam sembahyang, dalam iftitahus salah. Doa iftitah pun kita sebut satu ikrar besar. Wa mahyaya wa mamati lillah, bukan kerana linnas. Hidup dan matiku ialah kerana Allah, bukan kerana lain. Itu mana. Habis. Yang kelima dia masuk. Pertama dia, kedua gagal, ketiga dia gagal, keempat dia gagal. Dia masuk pintu yang kelima pula. Kemudian maka dikendaki bahawasanya menjatuhkan di dalamnya ujub pula. Ya, tadi riak. Riak maknanya beribadat kena manusia, bukan kena Allah Ta'ala. Ujubnya benar, dia rasa takjub diri sendiri. Aku ni hebat, dia. Tapi dia tak banding orang lain. Ya, ini perkara yang merosakkan kalbi. Sebab bila ada takjub diri kita, maka tauhidul khas akan terbatal. Tauhid mana kita memandang dia. Dan ibadat suruh pandang dia, bukan pandang kita. Bila kita pandang kita je, habis dia akan lahir sifat tak elok.
Sebab tu dalam perang Hunain, dalam sejarah peperangan, yang antara dalam peperangan yang angka umat Islam ramai daripada angka orang-orang kufur. Lain peperangan Badar jauh beza, ya. Tapi dalam perang Hunain banyak iz'at jabatkum kasratukum. Kita rasa ujub je, habis bergegau. Round pertama tu hampir kalah. Tapi Rasulullah susun balik, alhamdulillah bantuan sampai. Itu maknanya. Padahal Rasul pimpin tadi. Berbanding dengan perang Badar, ya, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Allah Ta'ala memberi bantuan besar dalam peperangan Badar Kubra, sedangkan kamu dalam keadaan azillah, merasa hina di, ya, ada naik kuda, satu kuda 3 orang. Ketika itu Rasulullah pada malam perang, besok malam ni Rasulullah tak tidur, bermunajat, ya, kepada Allah Ta'ala dengan sungguh, mentawadukkan diri, memohon. Atau kita tengok dua keadaan. Maka ujub bila datang, dia diserang dalam kalbi kita. Jika berkendak, jika berkata, ia apa yang membesarkan di kau dan dikala engkau, maka jika dipelihara oleh Allah Ta'ala. Maksud dia apa? Ya, hebatnya engkau ni. Dia ujub ni dia tak banding orang lain, Kalau dibanding dengan orang lain, aku lebih hebat di si anu. Waktu lagi tu itu takabur. Dia ujub di bawah takabur. Dia pandang dia tapi dia tak banding orang lain. Ya. Kalau Melayu panggil apa? Syok seni. Dia syok seni, aku ni hebat juga tu. Kacau kan, ya. Sebab bila ada ujub, dia terlupa nikmat Tuhan. Dia memandang diri dia, sedangkan disuruh kita pandam as-sayru fillahi la yakun illa ba'dal fana. Berjalan kalbi ke Tuhan untuk makrifat, dia tak akan berlaku melainkan kita padam benda ni. Fana tu padamkan pandangan kita. Dia ambil makna la haula wala quwata illa billah. Baru dimaksud lain tauhid betul. Tu. Jadi bila datang ujub, bila Allah Ta'ala, maka jika dipelihara Allah Ta'ala akan dia, ditolakkan bisikan syaitan ini, bahawasanya bangkitan bagi Allah Ta'ala di dalam yang demikian itu tiada aku, ya, dan iaitulah yang menentukan daku dengan taufiknya, dan dijadikan bagi amal harga dengan kurnianya. Itu jawab dia. Aku nak beri takjub apa diriku? Yang aku buat ibadat bukan aku punya, semua taufik dari Allah Ta'ala. Jawab gitu, ya. Dan harga nilai amal ni siapa punya? Kurnia dari Allah Ta'ala. Haza min fadli rabbi. Semua kurnia Tuhan, kan? Sebab tu jangan rasa memilih. Seorang tadi dia bawa kenderaan baru, harga mahal. Bila orang tanya, siapa punya ni? Ni saya punya. Lain sikit kan. Kalau orang tanya siapa punya, pinjam. Pinjam slow sikit. Bila dia rasa pinjam, slow sikit. Dia punya pinjam dia pinjam 3 hari. Maknanya slow. Betul. Insan bila dia rasa dia meminjam bukan milik dia, lain sikit kelakuan dia. Sebab tu bila kita rasa pinjam, amal siapa beri? Dia. Taufik siapa beri? Dia. Hidayat siapa beri? Dia. Tahsinul amal, bila elokkan amal siapa beri? Dia je. Tak ada apa kita dan. Tu setengah ulama kata kita buat ibadat dapat ganjaran. Ni saham kosongnya. Hakikat saham kosong, tak ada apa-apa. Ya, hidayat dari dia, petunjuk dari dia, bahkan kita pun dari dia. Jikalau tiada kurnianya, maka apa ada harga? Kalau Tuhan tak kurniakan benda, tak ada nilaian maknanya, ya. Pada maknanya jamban ni'matillah, pada pihak nikmat Tuhan atasku, dan lambung makna maksiatku baginya Allah. Ini di antara yang kelima. Keenam, ditembak kelima betul dan ujub. Yang keempat, riak. Yang keenam dia tembak lagi. Kemudian datang ia syaitan ni. Akan dia daripada jalan yang keenamnya, iaitulah terlebih besar dan tiada tetap atasnya melainkan tiap-tiap orang yang jaga. Yang sini banyak tergelincir jaga, Apa dia tengok sini? Iaitulah bahawa berkata ia, ijtihad olehmu dengan dalam sir. Dia bagi semangat, jaga oleh kamu hati kamu. Dia bisik baik kan ada. Habis dia kait di ujung dia. Yakni tersembunyi. Mana amal kamu jaga, jangan tunjuk ke orang dia. Ya, jaga sir kamu tadi itu. Bahawasanya Allah Ta'ala, ya, lagi akan menyatakan dia atas sini perangkap ni. Di sini perangkap ni. Ya, jangan tunjuk ke orang kata. Buat ibadat betul-betul dengan Tuhan. Ya, kau jangan bimbang, kau mati besok memang nama kau naik. Situ. Ya, ni banyak istilah Melayu ni. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan ni apa? Nama. Ni istilah tak boleh pakai ni. Ni peribahasa tak boleh pakai.
Peribahasa suruh kita apa? Buat supaya kita dikenang oleh orang. Habis kita buat ibadat, tak ada benda tu, semua bulat lillahi ta'ala, baru Tuhan terima. Ya, sini dia masuk ni. Ya, mana kau buat betul-betul, mula-mula cantik datang, ikhlaskan gini kan. Apa, jangan bimbang, nama kamu akan disebut. Bom, jatuh. Yakni tersembunyi, maka bahawasanya Allah Ta'ala lagi akan menyatakan. Kau jangan bimbang, kau akan diizharkan oleh Tuhan nanti, ya, di atasnya, dan dipakaikan tiap-tiap amal yang dikerjakan dia, dan berkendak dengan yang demikian itu satu bagai daripada bagai riak. Dia tak pasal dah masuk. Ya, ini panggil apa? Sikit dalamnya, licik dia main tuan-tuan ni. Allah Allah. Maka jika dipelihara, ni tengok ni, macam mana jawapan dia. Jika dipelihara insan tadi oleh Allah Ta'ala, ditolaknya dengan apa dia kata? Hai mal'un. Bagi di mal'un tu. Dia panggil syaitan, hei mal'un kalau Melayu panggil kan. Hei yang dilaknat, syaitan tu lah. Hingga sekarang ada kamu datang, sampai sekarang dia datang lagi, ya, akan daku di dalam berjalan membinasakan amalku, dan sekarang engkau datang akan daku daripada jalan membaik. Ni baik kan. Nafsu syaitan dinasuk dalam maksiat senang kita terus. Dia tak semayang minum arak tu senang. Ya, tapi dia masuk dalam ibadat, ni sukar kan. Dia masuk dalam ibadat, aku nak dipusing lagi dalam, sangat-sangat kita bimbang, ya. Tu. Betul Ibn Atak kata apa? Ilahi man kanat mahasinuhu masawi fa kaifa la takunu masawihi masawi. Ilahi, wahai Tuhanku, mereka yang adalah mahasin, amal saleh dia, tapi dikira maksiat di sisi Tuhan. Ini bahaya kan. Liwujudil afat, sama ada penyakit. Maksud dia kita munajat tu minta Tuhan pelihara supaya dalaman kita betul-betul bersih kepada dia je. Dan sekarang engkau datang akan daku daripada jalan yang membaikkan, ya, akan dia supaya apa? Membinasakan dia. Datang baik kepada ujung tu. Di satu tulisan orientalis kan, dia punya makan ujung. Satu buku dia keluar, dia puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, dahsyat, peringkat awal ni. Dia kata ni Muhammad bin Abdullah ni kalau ada sekarang ni habis semua orang masuk Islam kata. Dia punya cerdik, dia punya bijak, dipuji-puji rupa apa tu? Maksud dia bercakap tu bahawa agama tu datang dari Nabi, bukan dari Tuhan. Jahat kan. Sikit dia main ujung tu. Dia puji Nabi tu melampau-lampau, tujuan dia apa? Orang akan nampak bahawa Islam ni min Rasulillah, la min Allah, bukan dari Tuhan. Ujung sikit dia pusing dan ni orientalis sama ni, orientalis bin iblis. Sama ni iblis ni. Ni iblis punya kerja ni. Dia pusing dalam. Allah Allah. Jadi kita jawab apa sini? Hei mal'un, hingga sekarang kamu datang akan daku dalam berjalan membinasakan amalku, dan sekarang engkau datang akan daku daripada jalan membaikkan, dan ia supaya membinasakan dia. Ya, senya aku hamba Allah, jawab dia. Inni Abdullah, dan ia Tuhanku. Jika dikenakinya dinyatakan, apa perlu aku nak letak dalam kalbi aku besok, ya, orang terkenal aku akan dikenang? Tak payah. Kalau Tuhan nak nyatakan, dia akan nyata. Kalau dia nak tutup, tak ada siapa boleh nyata. Habis cerita, ya, itu kerja dia habis. Tu. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku penghulu anak Adam, kata baginda sallallahu, tapi aku tidak berbangga-bangga. Nabi tutup tawaduk Nabi, asyaddu tawadu'an, dalam tawaduk. Tapi siapa lebih mulia daripada baginda sallam? Tak ada. Manusia paling hebat, paling mulia, paling terkenal huwa Rasulullah sallam. Bahkan sebelum ada lagi, maknanya langit bumi dah diisytiharkan kemuliaan dia di sisi Allah Ta'ala. Nabi Adam tengok siapa nama yang berangkai dengan namamu, ya Allah, itulah nama kekasihku, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah belum lahir lagi kan, tapi Rasulullah tak nak benda tu, ya, tapi diangkat oleh Allah semua, masyhur di sisi orang Muslim dan yang sebaliknya, orang kafir mengenal. Maknanya Tuhan punya kerja ni, tak perlu masuk campur. Jawab macam tu je. Jika dikehendaki dinyatakan, dan jika dikehendaki disembunyikan, nyata sembunyi itu bukan hal kita, itu kan matlamat kerja kita. Dan jika dikehendaki dijadikan khatir, yakni dijadikan daku makna gagah, dan didirikan yang makna daku akan fakir, dan demikian itu kepadanya, serah pada dia, dan tiada aku hiraukan jika dinyatakan demikian itu bagi manusia atau dizahirkan.
Tuan nak nyata ke nak zahir nak tutup, itu hak Tuan. Itu aku tak masuk campur. Cakap dengan syaitan itu. Kerja aku apa? Izharul ubudiyah, menzahirkan pengabdian kepada Allah. Itu jawab dia. Maka tiada dengan tangan mereka itu suatu. Tak ada siapa boleh menghinakan kalau Tuan angkat ni. Kita baca hari-hari kan? Sembahyang subuh kita baca tuan. Wala ya'izzuman alai wala yazilluman walai. Takkan jadi hina bagi orang yang Tuhan angkat, tidak akan mulia bagi orang yang Tuhan jatuh. Habis. Ar-Rafi' nama dia, dia angkat. Al-Muzil pun nama dia. Habis, serah ke dia habis. Dalam ibadat ini bukan urusanku, serah kepada itu jalan maknanya selamat yang telah ditunjukkan oleh pengalaman tinggi oleh Al-Arif Billah Qutbul Kabir, itulah Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Pengalaman hebat ni, dia boleh masuk satu-satu dia cek tu. 7. Kemudian yang ketujuh dia wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.